Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar sekalian? Topik kita pada kali ini untuk PSB tingkatan 3 ialah reka bentuk landscape. Untuk objektif pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama menjelaskan peranan pereka landscape. Yang kedua, membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam reka bentuk landscape. Aplikasi elemen dan konsep rekaan dalam reka bentuk landscape taman mini, menghasilkan reka bentuk landscape taman mini, mempamer, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam menghasilkan karya seni reka bentuk landscape. Reka bentuk landscape merupakan seni dalam menghias dan menyusun bahagian pandangan yang boleh dilihat secara buatan manusia melalui proses kerja kreatif ataupun secara semula jadi. Hasil reka bentuk landscape bertujuan mengindahkan suasana ruang serta meningkatkan kualiti ruang tersebut agar mewujudkan suasana yang lebih harmoni. Landscape merupakan satu bidang yang penting dan memberikan kepentingan kepada manusia dari segi aspek ekonomi, alam sekitar dan estetika. Selain memberikan keindahan dan kehidupan yang harmoni, landscape juga membantu mengawal suhu persekitaran, mengurangkan masalah hakisan tanah, menyerap bunyi bising kenderaan, mengawal pencemaran udara dan habuk, dan akhir sekali mengawal ekologi kehidupan flora dan fauna. Ini adalah Azri Fazami, merupakan pereka landscape yang dikenali dan berpengalaman luas di Malaysia. Mari kita lihat apakah peranan pereka bentuk landscape. Yang pertamanya merancang menghias ruang landscape dengan menitik beratkan aspek dan fungsi berdasarkan elemen dan prinsip-prinsip rekaan dalam bentuk landscape. Yang kedua, memastikan ruang tersebut dapat berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan keperluan manusia. Yang ketiga, mendapatkan maklumat yang diingini oleh pelanggan mengikut peruntukan projek. Yang keempat, memastikan reka bentuk selaras dengan struktur, mekanik dan elektrik melalui penyediaan lukisan pelan dan spesifikasi untuk kontraktor. Yang kelima, memastikan setiap reka bentuk dapat dihasilkan memenuhi standard dan mendapat kelulusan daripada majlis ataupun pihak berkuasa tempatan. Dan yang keenam, memastikan ruang yang dibina mengikut spesifikasi dan gerak kerja berada dalam jadual perancangan serta pembelajaran pembinaan ruang tidak melebihi peruntukan pelanggan. Ciri-ciri seorang pereka landscape. Yang pertama, kefahaman dalam ilmu seni, fizik, sejarah, matematik dan sains. Yang kedua, kemahiran menyelesaikan masalah, kreatif dan inovatif, menjelaskan idea dengan tepat, peka terhadap alam sekitar dan kemahiran menguruskan kerja. Yang paling penting sekali ialah minat. Bagi pelajar yang berminat, mata pelajaran landscape ada diperkenalkan di sekolah-sekolah yang mempunyai MPV. Jika tiada di sekolah kamu boleh cuba untuk menceburi di peringkat universiti. Konsep reka bentuk landscape. Reka bentuk landscape yang berjaya merupakan rekaan yang mempunyai konsep yang jelas. Konsep ini berfungsi sebagai panduan untuk mewujudkan persaingan dan perpaduan kepada hasil rekaan landscape. Yang kedua, membantu membimbing pereka landscape dalam mereka bentuk sesuatu projek. Yang ketiga, menjelaskan fungsi bagi reka bentuk dengan baik melalui gambaran kegunaan pergerakan terhadap ruang yang dihasilkan. Konsep ialah paradigma bagi penyatuan sesebuah projek bentuk selalu dianggap sebagai tema. Tema serantau ialah pendekatan popular yang memberi acuan yang agak jelas dan ringkas untuk projek reka bentuk landscape. Ada juga tema taman bersejarah yang boleh berkisar dari taman Perancis yang tidak formal sehingga kebangkitan rasmi taman English Cottage. Gaya serantau mungkin termasuk dalam taman Mediterranean, taman prairie, taman Jepun, taman luar bandar. Kini pereka landscape sering bercakap tentang reka bentuk taman kontemporari, taman moden atau taman pasca
moden. Semuanya bergantung kepada minat pelanggan dan peredaran zaman. Ada beberapa prinsip asas reka bentuk taman mini. Yang pertama ialah keringkasan, penumpuan, keanekaan, keseimbangan, turutan dan skala. Kita akan membincangkan beberapa konsep reka bentuk. Yang pertamanya ialah konsep reka bentuk landscape Jepun. Kalau kita tengok reka bentuk landscape Jepun, merupakan taman gaya tradisional Jepun, jenis taman kering atau taman batu. Kalau kita tengok gambar, ada rumah ataupun astaka, ada air asli ataupun bertanda, terdapat jambatan dan atau batu pijak, terdapat tanglong biasanya daripada batu. Satu lagi kebiasaan yang ada di taman Jepun ialah dia orang suka water fountain. Ini gambar ni saya ambil di taman Jepun di Bukit Tinggi. Yang kedua ialah konsep reka bentuk Inggeris. Merupakan gaya landscape yang terhasil di England pada awal abad ke-18. Dalam konsep ni biasanya terdapat tasik, halaman berumput yang bergulung, pokok-pokok binaan klasik, binaan gotik, jambatan dan seni bina yang menarik. Kita boleh tengok dalam gambar, ada batu kerikil, alat pemagaran atau dinding dengan ciri-ciri tradisional, binaan yang bercirikan arca, kemudian pokok dan bunga. Yang ketiga ialah reka bentuk landscape Bali, merupakan taman tropika yang merujuk kepada Pulau Bali di Indonesia. Penggunaan pokok kemboja dan pandan Bali, penggunaan barangan seperti aksesori, patung-patung juga menjadikan identiti landscape ini. Boleh tengok gambar, struktur ruang yang baik, ukiran batu atau patung. Yang keempat, reka bentuk landscape Taman Melayu menitik beratkan hubungan antara manusia dengan persekitaran kerana masyarakat Melayu sangat mencintai alam semula jadi. Kita tengok alam semula jadi, pokok dan bunga, struktur ruang yang luas dan binaan berasaskan kayu. Yang kelima ialah konsep reka bentuk landscape Islam ataupun Timur Tengah yang berasal dari Arab, tersebar ke negara lain seperti Persia, Sepanyol dan India. Ciri-ciri landscape-nya haruman dan warna, ada air, ada bunyi dan ada bayang-bayang. Seterusnya kita akan tonton video dengan taman mini supaya kita boleh dapat inspirasi dan kita boleh melihat tumbuhan-tumbuhan ataupun pokok-pokok yang digunakan taman mini.
saja daripada saya. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi untuk video yang akan datang.